Hari ini, hati ini jatuh cinta. Di sini lahirnya sebuah cinta. Namun cinta ini bukanlah cinta kepada manusia. Bukan. Cinta ini ialah cinta kepada bahasa. Bahasa yang menyatukan kita hari ini. Bahasa yang mampu meniup roh perpaduan, yaitu bahasa Melayu. Maka hadirin, percayalah kata-kata saya. Bahasa Melayu, wadah bangsa bersatu. Terima kasih pengacara majlis, barisan panel hakim yang berintegriti, penjaga masa yang budiman, seterusnya hadirin yang cintakan negara. Salam sejahtera dan salam negaraku, Malaysia. Ferdinand de Saussure mentakrifkan bahasa sebagai sistem isyarat yang bersifat psikologi. Manakala frasa bangsa bersatu pula ditakrifkan sebagai satu kumpulan manusia dalam suatu ikatan ketatanegaraan. Namun, persoalannya, bagaimanakah bahasa Melayu mampu menghidupkan roh perpaduan? Maka, ayo bersama saya menelusuri 3 jujukan penceritaan. Saudara dan saudari, pragmatik pertama, bahasa jiwa bangsa. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menyatakan bahwa terdapat kira-kira 124 etnik dan kaum di negara ini. Justru, saya amat tertarik dengan kerencaman dialek bahasa Melayu setiap satu etnik ini. Misalnya, kamu buat apa? Adalah bahasa Melayu yang standar. Namun, jika di Kedah, bunyinya hang buat apa? Jika di Kelantan, buat gapo? Setiap jenis sebutan ini sudah menggambarkan asal dan wilayah penuturnya. Bukankah ini suatu identiti yang mengagumkan? Uniknya, melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, kesemua etnik dan ras ini disatukan di bawah satu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Sebab itulah bahasa jiwa bangsa. Sidang saksi berbisi. Kedua, bahasa Melayu tunjang komunikasi. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, Francis Valentich, seorang ahli sejarah Belanda, pernah menggambarkan kepentingan bahasa kita. Katanya, bahasa mereka bukan sahaja dituturkan di pinggir laut dan kota, bahkan di seluruh kepulauan Melayu dan difahami di mana-mana sahaja. Hari ini, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sangat tepat kerana jumlah penuturnya mendominasi rakyat Malaysia. Siti di Kelantan, Aming di Johor, Kumar di Kedah, dan saya di Sabah mengungkap bahasa yang sama. Bahkan, Dewan Bahasa dan Pustaka giat memperkaya bahasa kebangsaan agar bahasa Melayu tetap digunakan dalam komunikasi dan kolaborasi hingga ke peringkat antara bangsa. Warga Dewan berwawasan. Hujah saya yang terakhir, bahasa pemangkin perpaduan. Era Pramerdeka telah menyaksikan semangat nasionalisme mula ditiup melalui bahasa dan mata pena. Buktinya, Pendeta Zabah Abdul Rahim Kajai Ishak Haji Muhammad telah menyeru segenap rakyat. Nusa ini perlu bebas. Penjajah harus kita materas. Lantas, bangkit segenap rakyat bersatu dalam tekad. Bahasa dan bangsa ini harus dimartabat. Kerana bahasa Melayu inilah sumber perpaduan negara. Manakala dalam penuturan, bahasa telah mengasuh kita bergurau senda dalam bentuk pantun dan seloka, membantah, menyangga dalam bidalan, kiasan dan peribahasa, agar kita hidup aman sejahtera dan sebagai pemangkin perpaduan bangsa. Sidang hadirin, konklusinya, walaupun bahasa Melayu mampu meniup roh perpaduan, malangnya roh itu mungkin terkubur jika anda dan anda tidak bangkit memartabatkan bahasa Melayu. Ayo, julanglah bahasa ini kerana bahasa Melayu wadah masyarakat bersatu. Sekian
salam perpaduan.